Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Terima kasih yang berusaha tuan pengacara majlis, yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid As-Salam Blukau Maju, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini tak terasa Rabiul Awal sudah ke-7. Perempat pertama telah ditempuh. Ibarat benih yang sedang tumbuh, jagalah ia supaya utuh. Bila tiba Rabiul Awal, sudah menjadi adat kita di negara ini, 3 perkara mesti akan berlaku di setiap masjid dan surau. Pertama sekali adalah syarahan, yang kedua marhaban, yang ketiga makan. 3 ini mana-mana masjid akan adakan. Apa sebab? Kerana kita memuliakan pada bulan ini mengenang kelahiran Nabi SAW. Berlepas diri kita daripada mendebatkan benar ataupun tidak Nabi lahir pada bulan ini, apa yang mustahak adalah sepanjang bulan ini dapatlah kita mendengar kisah-kisah tentang Nabi, dan moga-moga boleh menambahkan kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya percaya seluruh manusia, khususnya orang Islam, sangat bercita-cita untuk masuk syurga. Tidak ada orang yang tidak bercita-cita nak mendapat syurga. Hatta Eliket pun menyanyi nak tunggu pintu syurga. Sedang Eliket, apatah lagi kita. Semua orang nak masuk syurga. Dan saya yakin hadirin hadirat, para jemaah sekalian ni semua ahli syurga belaka, insya-Allah. Cuma barang perlu diingat, masuk syurga mungkin perkara biasa, tapi ada satu perkara yang luar biasa yang wajar menjadi impian kita semua, ialah masuk syurga bersama Nabi SAW. Oh, ini first class punya kemasukan. Masuk syurga biasa, tak ada masalah. InsyaAllah tuan-tuan ni, tara-tara ni hak datang ke masjid, cinta masjid ni, ahli syurga belaka dah, insyaAllah. Tapi kalau lagi first class, boleh masuk syurga sekali dengan Nabi. Sebab syurga ni dia ada banyak kelas dia, tingkat-tingkat dia berbeza. Bukanlah kita nak umpamakan hotel 5 bintang, 4 bintang, tidak. Tapi syurga ni dia ada standard dia juga. Syurga hak paling awam sekali namanya Jannatul Khuldi. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-15. Dia hak paling, kita tak tergamak nak kata paling bawah, tapi dia hak paling biasa. Tapi jangan kita ingat dia ni hak nikmat tak ada apa-apa. Tak, syurga ni walaupun syurga paling bawah, Nabi pernah sebut, qala Allahu a'dattul ibadiyas salihin ma la 'aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatra 'ala qalbi bashar. Allah berkata bahawa aku sediakan, kata Nabi hadis qudsi, Allah berfirman, aku sediakan pada hamba-hambaku yang amal soleh nikmat syurga la 'aina ra'at, yang mana nikmatnya itu mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan tak pernah terlintas oleh hati manusia. Hadis Bukhari Muslim. Itu tara syurga hak paling bawah sekali itu. Atas sikit namanya syurga Maqamul Amin. Ini disebut dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Atas sikit syurga Darul Muqamah. Ini disebut dalam surah Fatir ayat 34 sampai 35. Atas sikit syurga Darus Salam, disebut dalam surah Yunus ayat 25. Atas sikit Jannatul Ma'wa. Ini di banyak tempat sebut dalam Quran. Antara yang popular surah Sejadah ayat yang ke-19. Atas lagi Jannatul Na'im. Ini orang Melayu kenal syurga Jannatul Na'im. Banyak disebut dalam Quran. Antaranya dalam surah Al-Hajj, surah Luqman dan beberapa surah lain.
Atas lagi Jannatu Adnin. Ini juga popular surga Adnin ini, sebut dalam surah Taha ada, surah Sad ada. Dan orang putih pun dalam pahaman eskatologi mereka, mereka percaya ada surga nama Adnin ini. Tapi dia panggil Eden, E-D-E-N, Eden. Dan surga hak first class nombor 1 namanya Jannatul Firdaus. Surga Firdaus ini orang putih pun kenal, dia panggil paradise. Firdaus, paradise. Surga itu bahasa Inggeris pun paradise. Maka surga paradise ataupun Jannatul Firdaus ini adalah surga hak first class sekali. Siapa yang layak masuk surga first class ini? Nabi-nabi je. Hak jenis cak ayam macam kita ni tak layak langsung. Saya ingat lalu pun tak bagi. Ranking paling tinggi sekali. Sehingga kan para ulama sufi dulu susun satu karangan, Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Tuhanku, aku tak layak masuk surga firdausmu. Oh, itu tara ulama besar tu. Dia orang kada ke diri, ya Allah, aku ni tak layak nak masuk surga firdaus. Yang boleh masuk surga firdaus ni nabi-nabi saja. Tapi disebabkan Nabi SAW dia sayang pada umat dia, dia buka peluang untuk nak bawa duduk sekali dengan dia dalam surga firdaus. Nabi-nabi yang lain tak ada offer begitu, Nabi kita je. Tuan-tuan, orang kalau dah boleh duduk surga dengan Nabi, ini makam tinggi betul. Sebab Nabi ni apa saja yang lekat dengan dia, benda tu jadi mulia automatik. Sebagai contoh, Nabi lahir di Mekah. Sampai sekarang Mekah jadi kota yang mulia dan dirindui oleh semua umat Islam. Dia dapat barakah kerana Nabi lahir di situ. Manakala Nabi lahir di Sungai Ishak, Sungai Ishak jadi mulia. Mana Nabi lahir, situ Nabi tempat jadi mulia. Nabi lahir Nabi hidupnya di Madinah, Madinah jadi mulia. Orang-orang yang duduk zaman Nabi dia panggil sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun mulia. Baik itu kalau cerita tentang sahabat Nabi, jumlah mereka hak ratus ribu tu semuanya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Sampaikan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi pernah sebut, la tasabbu ashabi, mu jangan kutuk sahabat-sahabat aku. Jangan ngata, jangan mencela sahabat aku. Falau an ahadakum anfaqa misla Uhudin zahban, kalaulah ada antara kamu sedekah emas sebesar gunung Uhud, di Madinah ada bukit Uhud itu, emas sebanyak gunung Uhud sekalipun, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, kamu punya pahala takkan setara dengan pahala sahabatku yang cuma bersedekah secupak ataupun setengah. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat mulia, baik tu kita tak boleh kutuk para sahabat. Kenapa mereka jadi mulia? Kerana mereka duduk dengan Nabi. Di mana? Di dunia. Nah, kalau duduk di dunia pun sudah mulia, apatah lagi duduk di surga, lagilah mulia. Sebab itu para sahabat sendiri, dia pun tak tentu lagi boleh duduk dengan surga dalam surga dengan Nabi. Maka berbondong-bondonglah mereka ini merayu pada Nabi, bagilah peluang mereka duduk sekali dengan Nabi di surga. Ada ramai di kalangan para sahabat yang merayu. Antara yang terkenal adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia ni mikir, macam manalah aku esok di hari akhirat. Nabi hai dia dah sibuk, kita hai kita dah tak jumpa lalu dah kita lepas ni. Maka dia pun beritahu kepada Anas, boleh tak dia berkhidmat di rumah Nabi untuk nak buat kerja-kerja di rumah. Kata Rabi'ah, kuntu abitu ma'a Rasulillah fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku pun tidurlah di rumah Nabi. Waktu malam aku bangun, aku bawakan air wudu untuk Nabi ambil air semayang. Nabi nak minum air, aku buat. Nabi semayang malam, aku tunggu. Sampailah dekat subuh. Faqala li sal. Maka kata Nabi kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, sal, mintalah. Minta sekarang. Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia kata, ya Rasul, saya bukan nak upah, tak ada apa, ni ikhlas buat kerja ni. Nabi ulang lagi perkataan yang sama, sal, minta sekarang.
Saya bagi peluang minta sekarang. Tak ada, ya Rasul, saya ikhlas khidmat. Nabi ulang kali ketiga, sal, baik minta sekarang. Maka ketika itu kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, kalau bolehlah saya nak minta sesuatu, boleh tak saya ni minta nak duduk sekali dengan Tuhan dalam surga. Tu je saya minta. Saya takut saya rindu. Maka apa dijawab oleh Nabi? Aw ghairu dzalik? Ada lagi permintaan lain? Nabi tanya. Qultu huwa dzaka. Kata Rabi'ah, tak ada, itu je lah saya minta ya Rasulullah. Dapat teman Tuhan dalam surga berjadi. Tukang angkat beg berjadilah, sebagai contohnya. Tu orang seret beg berjadilah. Tolonglah saya ya Rasulullah. Kata Nabi, tak, saya tak boleh buat apa-apa. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kamu kena tolong diri kamu sendiri. Caranya, banyakkan sujud kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Mana kena minta dengan Tuhan surga. Owner kepada surga iaitu Allah. Dia je yang boleh menentukan kita duduk surga mana. Cuma para ulama yang gigih buat kajian dalam hadis-hadis, mereka gali balik hadis-hadis, mereka berjumpa. Ada beberapa hadis yang sebenarnya Nabi telah berikan isyarat. Siapa buat 2-3 perkara ini, orang ini akan masuk surga dengan aku. Cuma antara kita perasan ataupun tidak saja. Ada satu kitab yang begitu bagus, namanya Murafaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Kitab tentang bagaimana kita nak jadi teman Nabi di dalam surga. Ini sebuah kitab tulisan Dr. Mahran Mahir Uthman rahimahullah. Ada beberapa hadis sahih, 7 ataupun 8 amalan, mana sempat kita cerita lah ya. Yang mana Nabi sebut, kalau engkau buat, engkau akan masuk surga sekali dengan aku. Nombor 1, kata Dr. Mahran Mahir, hadis pertama Nabi pernah sebut sebagaimana riwayat daripada Jabir, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Nabi pernah beri isyarat, perasan ataupun tidak saja. Kata Nabi, orang yang paling saya cinta dan orang yang paling dekat dengan saya pada hari kiamat. Nabi dia tak cakap masuk surga sekali dengan saya, tapi Nabi kata ini orang dia akan rapat dengan saya pada hari kiamat, ngiring saya. Siapakah mereka, kata Nabi? Iaitu orang yang ahasinakum akhlaqa, orang yang paling molek budi pekertinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maka hadirin hadirat sekalian, siapa-siapa nak masuk surga sekali dengan Nabi, nombor 1, perangai kena berjuruh, perangai kena molek. Dalam bahasa agama disebut akhlak, kena ada akhlak. Nabi dia hanya ajak orang masuk surga orang hak berakhlak saja. Akhlak ni yang kita nak tiru tak lain tak bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ni akhlaknya terlampau banyak. Jaring puput merata-rata, campak bilis ke dalam pukat, kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua akhlak Nabi Muhammad. Terlampau banyak. Malam ni saya ingin mengajak seluruh muslimin muslimat dan diri saya dapat ikut satu perangai pun jadilah. Salah satu daripada perangai Nabi yang kita kena ada adalah sifat mengenam budi. Nabi orang hak sangat mengenam budi. Dan percayalah dalam masyarakat kita sekarang di Malaysia, orang Melayu, perangai mengenam budi ni dah hampir puput. Padahal nenek moyang kita pun mengajar sifat mengenam budi ni. Kalau tak tahu membalas budi, daripada hidup baiklah mati. Kalau tak ingat budi orang, hidup hina macam binatang. Apa tanda orang celaka? Air susu dibalas tuba. Apa tanda orang terkutuk? Budi baik dibalas buruk. Apa tanda orang hina? Budi baik orang dia buat-buat lupa. Orang tua-tua kita marah, kita tak mengenam budi orang. Sebab itu Nabi SAW sendiri adalah seorang insan yang sangat mengenam budi orang, jasa orang. Ada satu riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
Nabi pernah menyebut, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'u bihi fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafatumuhu. Nabi pernah sebut, siapa yang pernah buat baik pada awak, maka balaslah balik kebaikan dia itu. Kalau engkau tak mampu nak membalasnya, doakanlah dia yang baik-baik sampai engkau yakin bahawa dengan doa itu engkau telah balas semua jasa dia. Hadis riwayat Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Orang buat baik masa kita zaman budak, zaman sekolah, dia tolong bagi duit belanja, kita nak balas pun dah tak terbalas. Doakanlah saja, doakan. Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Dalam Quran pun Allah Ta'ala suruh perangai begitu. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali engkau balas dengan kebaikan juga. Surah Ar-Rahman ayat 60. Saya ingin berkongsi dengan muslimin muslimat beberapa kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sangat ingat kepada orang yang banyak berjasa dalam hidup dia. Ni perangai Nabi. Orang yang banyak tolong dia, dia ingat walaupun orang tu bukan Islam. Pertama yang Nabi sangat ingat, nombor satu siapa? Halimatus Sa'diyah. Kenapa Nabi begitu ingat pada Halimatus Sa'diyah? Kerana Nabi kita, dia dalam sejarah dia menyusu pertama dengan Thuwaibah. Yang kedua dia menyusu dengan Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi kenang jasa dia. Apa jasa dia? Selain daripada menyusukan Nabi, dia juga yang mengajar Nabi berbahasa Arab dengan fasih. Baik itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia pernah tanya kepada Nabi, ma ra'aitu man huwa afsahu minka ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, ya Rasul, saya ni rata dah berjalan berjumpa orang, tapi saya tak pernah jumpa orang yang bahasanya sangat tersusun macam tuan. Tuan-tuan, Nabi punya percakapan 1400 tahun sampai sekarang orang boleh hafal. Dia teratur percakapan dia. Orang boleh ingat satu persatu. Maka kata Nabi, saya ni jadi teratur percakapan ma yamna'ni wa ana min Quraisy wa urdi'tu fi Bani Sa'din. Saya ni bahasa jadi molek sebab pertama saya bangsa suku Quraisy dan yang kedua saya menyusu di Bani Sa'ad. Orang Bani Sa'ad ini orang pandai berbahasa. Ada pantun, ada syair. Tu jadi saya jadi pandai berkata-kata, kata Nabi. Jadi disebabkan oleh jasa Halimatus Sa'diyah. Bayangkanlah tuan-tuan, masa Nabi kecil, Nabi ni ayah dia meninggal masa dalam perut. Jadi dia ni anak yatim. Ketika ibunya Aminah nak pergi menghantar Nabi yang masih kecil pergi menyusu kepada ibu-ibu susuan yang ada di Mekah, semua murdiat ataupun ibu-ibu yang jadi ibu susu ni semua tolak, tak nak Nabi kita. Apa sebab? Kerana anak yatim. Takut payment tak comel. Boleh ke bayar yuran ni? Sekarang tak bayar yuran, lepas tangguh-tangguh tunggu moratorium. Letih nak main moratorium semua, letih. Sebab ayah tak ada. Jadi seorang tolak sebab dia anak yatim. Takut susah, mak tak ada duit. Tapi Halimah As-Sa'diyah, dia sudi terima Nabi. Nabi duduk dengan Halimah 2 tahun plus 2 tahun. 2 tahun pertama dia duduk, lepas peristiwa pembelahan dada, Aminah Halimah takut Nabi ni colek dia orang curi organ ke apa ke. Jadi dia pulang balik kepada Aminah, biar Aminah jaga sekejap, pulang balik kepada Halimah As-Sa'diyah, jaga lagi 2 tahun. Dia balik duduk dengan Aminah, umur 6 tahun Aminah meninggal, dan kita tahulah sejarah seterusnya. Jadi Nabi sangat termakan budi dengan Halimatus Sa'diyah. Sebab itu ketika zaman orang Islam diboikot di Mekah, Nabi telah kirim unta yang syarat dengan muatan air dan 40 ekor kambing khas untuk keluarga Halimatus Sa'diyah. Nabi kenal jasa. Ketika Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi undang Halimatus Sa'diyah ke majlis perkahwinan dia. Nabi bila mak susuan datang, dia tak ada mak,
Jadi ibu susuan dia memang mak dia lah tak patai semayang. Kejapkan dia peluk, kejapkan dia baring atas peha dia, terlampau manja dengan Halimatus Sa'diyah. Sehingga kata Khadijah, aku heran, patutnya malam pengantin dia sibuk dengan aku. Dak, malam tu dia duduk dengan mak dia luar. Borok sampai pagi, suka sangat. Wah borok. Sehingga kan hari esok bila Halimatus Sa'diyah nak balik, Khadijah pun beritahu kepada Halimatus Sa'diyah, wahai ibu, saya tak pernah tengok orang yang disayangi oleh suami saya melainkan ibu. Luar biasa sekali. Disebabkan suami saya sayang ibu, saya pun wajib sayang ibu. Nah, saya bagi hadiah 40 ekor kambing, bawa balik ke kampung. Ini menantu solehah. Tak ada nak bergaduh dengan mak tu. Kalau menantu kita, tarik muka dah. Mana suami dia sibuk duk dengan mak, dengan adik-beradik, tinggal bini duk dalam. Jadi kelahi pula dia, jadi suami isteri, jadi kelahi. Ini tak, ini menantu solehah. Bukan dia bagi 4 kilo, 40 ekor kambing. Hadiah pula pada mak tu, sayang. Jadi ini insan pertama yang Nabi sangat kenal budinya. Orang kedua yang Nabi paling kenal budi sekali adalah Abu Talib. Ini Abu Talib ni pok saudara Nabi. Dia memang dia sayang betul. Baik itu ketika zaman orang Islam diboikot, diembargo, disisihkan dalam peristiwa di Mekah, Nabi ajak bapa saudaranya Hamzah dan Abbas kumpul dana, ringankan beban Abi Talib. Abi Talib juga terkesan kena boikot walaupun dia tidak Islam, tapi dia dikira menyokong perjuangan Nabi. Lalu dia pun terkesan jugalah. Dan Nabi dia sangat kenal budi Abu Talib dan isterinya Fatimah binti Asad. Dua-dua inilah yang jaga Nabi daripada kecil. Lepas Nabi maknya Aminah meninggal umur 6 tahun, Nabi duduk dengan Tok Ki umur 8 tahun. Kemudian Tok Ki dia meninggal, dia duduk dengan pok saudara. Dan Abu Talib ini dia ambil Nabi dalam keadaan dia sendiri sudah ramai anak. Pok-pok saudara yang lain mengkarak belaka tak nak ambil. Hak lain tak ada, bujang ada, semua tak nak ambil. Abu Lahab boleh je ambil, tak. Abu Talib juga yang ambil. Pada anaknya dah sedia ada berapa orang? Talib, Ja'far, Ali, Aqil, Fakhitah, Jumanah, ramai lagi. Dia ambil juga Nabi. Baik itulah Nabi, kalau orang tanya siapakah kekasih hati Nabi yang pertama, first love Nabi, bukannya Khadijah. First love Nabi adalah Fakhitah binti Abi Talib, ataupun gelaran yang popular Ummu Hani. Dia anak Abu Talib, adik-beradik Sayyidina Ali. Nabi duduk dengan dia, ini first love Nabi. 2 kali Nabi ajak dia kahwin, dia tolak. Dia kata, awak ni macam abang saya tak tergamak nak kahwin. Lepas tu dia kahwin lain, dia bercerai dengan suami dia. Nabi lama dia lagi, pun dia tolak lagi. Ini memang Nabi kenal sungguh budi keluarga ini. Sebab itulah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu antara insan yang disayangi oleh Nabi, sebab mengenang jasa ayah, awak dulu jaga saya macam anak sendiri. Abu Talib pergi mana-mana, kalau masa tu dia Tok 4 Mekah. Orang tanya, Tok 4 anak saudara ke? Tak, anak kawan lah. Dia khabar tu anak dia, Muhammad tu anak dia. Mana-mana dia pergi, dia tak khabar tu anak saudara, itu anak dia. Mana Nabi tak sayang dia? Nabi, dia bela Nabi. Kalau orang Islam bela Nabi sendiri. Itu orang yang kedua, Nabi kenal budi. Orang yang ketiga, Nabi kenal budi pada siapa? Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni, dia ni dalam istilah kita sekarang, dia ni kira abang long kawasan. Gangster lah, gangster. Kira dalam kawasan Mekah tu, Mekah ni ada kawasan-kawasan tertentu, dia gangster kawasan itu. Dia ni satu ketika Nabi berdakwah ke Taif. Cerita ni semua orang pernah dengar lah cerita ini. Bila dia nak balik, Nabi nak balik ke Mekah, Nabi dapati orang-orang Mekah dah tunggu nak pukul Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu semua ni semua nak pukul Nabi. Ketika itulah Mut'im bin Adi, dia beritahu kepada orang Mekah, jangan kacau Muhammad. Muhammad di bawah tanggungan aku.
Aku jamin dia. Abu Jahal jumpa. Dia tanya kepada Mut'im bin Adi, "Amujirun anta am mutabi'un muslimun?" Abu Jahal tanya, "Bang, awak ni jadi gerentor ke awak dah jadi orang Islam? Cakap terang-terang. Awak dah masuk Islam ke sekarang ni?" "Bal mujirun." Dok, aku gerentor saja. Jangan kacau budak ni. Daripada kecil tak pernah ngacau orang. Aku siang ke dia dah. Orang tak lanyok dia, balik ke Mekah orang nak lanyok dia, sudahlah. Jangan kacau dia. Apa jawab Abu Jahal? "Qad ajarna man ajarta." Okeylah bang. Kalau awak gerentor untuk dia, kami tak kacau dia. Sebab ini Mut'im bin Adi, dia pun tikong kiap, pek sial Ohio. Ini abang long kawasan punya. Tak ada orang boleh kacau. Dia gangster. Jadi pembelaan Al-Mut'im bin Adi ni sangat terkesan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terharu. Itu yang Nabi boleh balik ke Mekah tu, tak kena pukul dah. Nabi sampaikan kenam budinya ketika selesai perang Badar. Ketika ditawan tawanan perang 70 orang, lantas Nabi pun bersabda, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan thumma kallamani fi haula'i al-natna la taraktuhum lahu." Kata Nabi, kalalah Mut'im bin Adi hidup sekarang ni. Masa tu Mut'im dah tak ada lah, meninggal lah. Masa perang Badar, dia meninggal sebelum perang Badar lagi. Kata masa tu tengah mesyuarat, kita ni nak buat benda tawanan perang 70 orang ni, nak bunuh ke, nak suruh apa ke, masing-masing bincang lah. Maka dalam perbincangan tu Nabi kata, aku ni kalalah Mut'im bin Adi masih hidup, aku tanya pendapat dia. Dan kalau apa pendapat dia beri, aku ikut cakap dia. Kalau dia nasihat aku, "Muhammad, ini budak-budak, lepas je lah," aku lepas. Kalau dia kata ni budak degil, campur penjara, aku campur penjara. Tapi meninggal dah orang tua. Sebab itulah saya selalu pesan, pendakwah, penceramah kena ada taktik sebegini. Bukan tak boleh pergi ceramah menonong sana sendiri, tapi backup kena ada. Bukan suruh cari gangster jaga kita, dah. Kena ada backup. Pergerakan mesti ada backup. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun, walaupun dia gagah, tapi dia pun dapat perlindungan daripada seorang musyrik bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi ketika orang Mekah tahu dia masuk Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, orang Islam bertakbir, orang-orang kafir Quraisy masa tu nak pukul dia. Tapi dia pun dah pegang abalong kawasan. Al-As bin Wa'il As-Sahmi beritahu, "Mu jangan kacau mau. Dia dah bincang, aku jaga dia." Ini taktik yang perlu ada pada kita kalau berhadapan dengan tekanan dan musuh yang ramai. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi kita kenam budi ni, dia pernah melakukan solat ghaib ketika mendengar kematian Raja Habsyah, iaitu Najasyi. Najasyi ini ketika hijrah yang pertama ke Habsyah, 80 orang sahabat Nabi telah diraikan sambutan peringkat negara lah. Dia alu-alukan kedatangan. Maka Nabi terharulah. Dia layan para sahabat macam tetamu negara. Maka kata Nabi, kata para sahabat, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'alahum Najasyiyun sahib al-Habsyah fil yaumil ladzi mata fi wa qala astaghfiru li akhikum." Nabi dimaklumkan tentang kemangkatan Raja Najasyi yang merupakan Raja Habsyah. Maka Nabi pun bersabda kepada para sahabat, "Mintalah keampunan untuk saudara kita itu." Hadis Bukhari. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, sifat pertama kita kena ada dalam akhlak ini adalah mesti ingat budi orang pada kita. Walaupun orang tu orang bukan Islam, ingat dia punya bantuan pertolongan pada kita. Jangan orang yang mengulurkan bantuan pada kita, kita gigit pelak tangan dia, ataupun kita tikam pelak dia daripada belakang. Ini bukan cara umat Nabi SAW. Itu sifat akhlak pertama yang kita kena ikut. Sifat akhlak kedua yang kita kena ikut adalah penyayang. Penyayang. Nabi kita sangat penyayang. Dia punya sayang dia kepada orang-orang di sekelilingnya itu begitu luar biasa sekali.
Sebab itu Nabi kata para sahabat, dia sendiri mengisytiharkan nama dia Nabi penyayang. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kana Rasulullah yusammi lana nafsahu asma'a. Satu hari Nabi pecah rahsia, dia beritahu nama dia bukan ada satu, Muhammad. Nama dia ada banyak. Terkejut sahabat, oh Nabi ni banyak nama. Ana Muhammadun wa Ahmadu wal Muqaffi wal Hashir wa Nabiyyu Taubah wa Nabiyyu Rahmah. Saya nama Muhammad, saya juga nama Ahmad, saya juga nama Muqaffi, saya juga nama Hashir, saya juga Nabi Taubat, dan saya juga Nabi penyayang, Nabiyyu Rahmah. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik itu nama Nabi memang banyak. Baik itu para ulama berbeza pendapat ada berapa jumlah nama Nabi. Imam Al-Jazuli dalam kitab Dalailul Khairat mengatakan nama Nabi ni ada 200 nama. Tak terapai adik kita. Dalam kitab Al-Mustafa fi Asma'il Mustafa karya Ibn Dahiyah rahimahullah disebutkan nama-nama Nabi ini ada 300 nama. Banyak. Kita tak terhafal nama Nabi. Kita tahu nama dia Muhammad, itu satu je lah. Mungkin ada orang tanya kenapa Nabi banyak nama. Dia begini. Dia ada satu tradisi dalam dunia, kasratil asma tadulu ala syarfil musamma. Banyaknya nama memberi gambaran orang tu hebat. Baik tu orang banyak nama, orang hebat. Dia ada banyak nama. Nama dia bukan satu, nama dia ada banyak. Piramli ada nama dia. Tu bukan nama dia. Baik tu orang santau ke dia tak sampai, buat bukan nama dia. Nama dia Engku Zakaria bin Engku Nyak Putih. Dia jual nama pentah dia Piramli. Dia orang hebat, nama banyak. Baik tu kalau tuan-tuan nak jadi orang hebat, nama kena banyak. Payah orang nak santar lagi. Baik tu hati-hati 60-an semua nama samaran, mana dia pakai nama betul macam nama kad pengenalan, tak ada. L itu, I ini, S, ada nama-nama gelaran-gelaran dia. Sebab kasratil asma tadulu ala syarfil musamma. Sebab itu Allah Ta'ala berapa nama? 99. Itu kita tahu. Kalau tak tahu lagi bagi banyak. Nabi ada beratus nama. Itu sebab kalau kita tengok bangsawan istana, dia taruh nama panjang-panjang. Apa sebab? Nak dapatkan kemuliaan. Sebab orang nama banyak ni, dia ada kemuliaan. Macam contoh kita tengok, kalau istana Johor, nama sultan-sultan dia semua nama pusing-pusing kan. Dia nak jadikan panjang namanya. Macam contoh nama Duli Yang Maha Tengku Mahkota Johor, orang panggil TMJ. Amda nama dia yang sebenar, Duli Yang Amat Mulia Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor. Tapi kalau ikut nama dia yang sebenar, Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Tunku Ibrahim Ismail. Panjang betul. Sebab nak dapat kemuliaan. Nak dapat kemuliaan. Baik tu kalau macam kita tengok Bawah Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Agong kita pun namanya begitu panjang sekali. Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Perdana Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dia. Ini ya dulu alal musamma. Amda tu alamatut tasyrif, tanda kehebatan dan kemuliaan. Tapi kita sekarang di Malaysia dah tak boleh nama panjang. Jabatan Pendaftaran tak bagi. Nama kena ringkas-ringkas saja. Balik pada tadi Nabi sebut saya ni Nabi penyayang. Dia sendiri mengakui. Imam Al-Bukhari dia sampai buatkan satu bab dalam kitab sahih dia tentang sifat penyayang Nabi. Pada bahagian Kitabul Adab, dia buat satu bab rahmatin nas wal bahaim. Bab khas tentang macam mana Nabi ni punya penyayang bukan sekadar pada manusia, bahkan kepada haiwan. Nabi punya penyayang pada manusia ni luar biasa sekali. Tuan-tuan, kita duduk dalam masjid. Cuba tuan-tuan bayang tengah-tengah duduk dalam masjid, datang satu orang masuk kencing dalam masjid. Tuan-tuan buat apa? 13 Mei kalau orang kencing dalam masjid, kurang hajar. Kalau kita lah, pantang kita orang buat kurang hajar dalam masjid. Dia kencing dalam masjid. Tapi ini nak nunjuk Nabi ni penyayang. Pernah satu ketika, kata Anas bin Malik, bainana nahnu fil masjid ma'a Rasulillah.
Kami sedang duduk dalam masjid dengan Nabi. Izja'a a'rabiyun. Datang satu orang badui. Orang badui ni orang pedalaman. Faqama yabulu fil masjid. Dia masuk masjid, dia kencing dalam masjid. Para sahabat bangun memang nak katok. Mah. Semua orang nak katok dia. Kurang hajar budak ni. Tapi apa reaksi Nabi? La tuzrimuhu da'uhu fatarakuhu hatta bala. Kata Nabi, jangan kacau. Biar. Biar dia kencing sampai habis. Sayyidina Umar bantah, ya Rasul, kalau kita biar perangai begini, nanti akan datang orang kencing dalam masjid, kita main biar begitu saja, mana maruah orang Islam. Sabar, kata Nabi, sabar. Bukan aku tak bagi engkau kejar. Kalau engkau kejar, masalah lagi banyak. Apa masalahnya? Sekarang dia kencing satu tempat je, satu sudut je. Disebabkan awak kejar, dia takut, dia lari. Dia lari dalam keadaan tengah kencing. Asalnya kencing setempat, jadi kencing satu masjid. Awak daya nak membersihkannya. Biarlah dia kencing setempat, kita senang nak membersihkan. Ahriku alaihi sajlan min ma'in anda Allah min ma'in. Aku ajar pada kamu cara nak membersihkan tu, gunakan satu baldi air ataupun satu bekas air. Dapat ilmu, kata Nabi. Maka inilah hadirin-hadirat sekalian. Hebat Nabi kita. Orang yang kencing dalam masjid pun dia boleh sabar. Mana kita boleh tiru lagi perangai ini. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, janganlah kita jadi orang yang suka marah-marah. Marah ni merugikan, senyum menguntungkan. Ketika marah orang menjauh, ketika senyum orang mendekat. Ketika marah orang menjadi tegang, ketika senyum orang menjadi tenang. Bangsa kita bangsa peramah, bukan bangsa marah-marah. Jadilah orang yang banyak bersabar, ikut perangai Nabi. Sememangnya Nabi sifat penyayangnya yang tak terbilang, pastilah kepada siapa? Kepada umat dia. Tak adalah yang dia paling sayang melainkan umatnya. Pernah sekali kata sahabat, Nabi duduk seorang, Nabi duduk berkumpul, kata Nabi, wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana. Kata Nabi, aku rindu sangat nak jumpa dengan saudara mara aku. Sahabat pun jadi cemburu. Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika? Kami ni bukan saudara ke ya Rasulullah? Saudara mana lagi nak rindu-rindu ni depan mata ni? Kata Nabi, la bal antum ashabi. Kamu bukan saudara, kamu ni sahabat. Saudara aku ni siapa? Ikhwanuna allazina lam ya'tu ba'di. Saudara aku ni adalah umat aku yang datang lepas aku meninggal nanti. Wa ana faratuhum ala haudi. Dan aku berjanji nak jumpa dengan saudara-saudara aku ini di telaga Kausar, kata Nabi. Marilah kita balas kerinduan baginda Nabi SAW ini dengan menyayangi Nabi dan berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita tak mampu sayang pada Nabi, maka kita lebih teruk daripada makhluk-makhluk yang lain. Tuan-tuan, dalam kitab sirah mencatatkan Nabi ini jangankan manusia, makhluk lain pun sayang dan rindu pada Nabi. Zaman Nabi dulu ada satu ketul batu di Mekah. Dia beri salam setiap kali Nabi lalu. Bayangkanlah batu tepi jalan. Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhu al-an. Ada seketul batu di Mekah, kata Nabi, masa saya sejak belum jadi Nabi lagi, saya lalu dia beri salam. Bayangkan batu beri salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sekarang saya duduk di Madinah, dia rindu pada saya. Batu pun rindu pada Nabi. Mujurlah batu itu, para sahabat ni bukan jenis pesen macam kita. Kalaulah batu tu ada di Kuantan, saya ingat habis dah batu tu, orang buat batu cincin habis dah. Memang kebas dikutu lah. Orang kita pantam tu dengan batu pelik-pelik begitu. Tak. Sahabat ni akidah dia kuat. Batu cakap, mampalah, cakap langkah. Aku takkan usik. Sahabat Hajar Aswad betul tak ongkoh ambil batu cincin. Ini dia punya akidah kuat. Sahabat luar biasa sekali. Ada unta pernah bercakap dengan Nabi. Kata Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, Nabi tengah berjalan, datang unta seekor. Falamma ra'ahul ba'ir jarjara. Unta tu kejar Nabi. Bodyguard sahabat dah nak halang, Nabi kata biar. Kemudian fawada'a jiranu. Dia rapatkan kepala dia dekat bahu Nabi. Dia letak, dia bermanja. Kemudian dia bercakap dengan Nabi bahasa unta lah. Wah, 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 wah. Nabi pula melayan. Angguk-angguk melayan. Borok. Bukan kucing siam, unta.
Kalau kucing, kita bercakap dengan kucing lah, Allah oyen tak habis-habis. Ini unta percakapan dia, punya sayang daripada Nabi. Cerita yang paling masyhur dalam Masjid Nabawi, tiang masjid daripada batang kurma menangis kerana Nabi tak guna dia lagi. Sebelum tu Masjid Nabawi, sebelum renovate pakai batang kurma saja. Karena Rasulullah idza khataba yastanid ila jiz'in nakhlatin min siwaril masjid. Sebelum Masjid Nabawi renovate, Nabi biasa bersandar ataupun duduk ataupun berpaut pada dahan kurma atau batang kurma. Tapi bila dah renovate mimbar baru, batang kurma dia tak guna. Maka ketika kami sedang dengar Nabi berkhutbah, kami mendengar suara naqati hatta sami'a ahlul masjid. Dengar suara macam unta merengek. Ui, kata bunyi apa? Rupanya pokok menangis. Nabi turun ke bawah, Nabi usap, barulah dia diam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan ada yang jadi lagi pelik lagi, kata Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi, satu ketika kami sedang berjalan bersama dengan Nabi outstation, Nabi tidur tepi jalan, datang satu pokok, faja'at syajaratun tashuqqul arda. Sebatang pokok datang membelah bumi. Guguk. Dia payungkan Nabi. Nabi tidur. Bila Nabi dah bangun, falamma staiqaza Rasulullah, pokok tu dah pun balik. Sahabat pun bercerita, ya Rasul, tadi pokok datang payung tuan macam-macam kami nampak. Jawab Nabi, hiya syajaratun ista'zanat rabbaha azza wa jalla an tusallimu ala Rasulillah fa'adzina laha. Pokok tu berdoa pada Allah, dia nak jumpa aku. Dia nak berkhidmat pada aku. Dia berdoa kepada Allah dan Allah makbulkan doanya. Pokok berjalan. Ni hadis riwayat Imam Ahmad. Maka kalau kita tidak dapat sayang dan rindu pada Nabi, kita lebih teruk daripada batu, pokok dan juga unta dan juga batang kurma. Teruk sangatlah kita ini. Kenapa Nabi sayang pada kita? Nabi sayang pertama kerana kita ni anak bongsu. Dia anak bongsu ni dia special. Sebab dia yang penghujung. Bila penghujung, Nabi tahu kita ini banyak kelemahan. Ialah apa kelemahan? Pertama kelemahannya adalah kelemahan maksiat banyak. Itu tak dapat dielakkan. Zaman kita ni maksiat paling banyak. Sebab itu tuan-tuan, zaman dulu nak buat maksiat ni kena cari baru jumpa. Sekarang ni maksiat ada di handphone kita saja. Macam ni ramai orang tengok live apa semua. Saya sebenarnya tak gemar dah buat live ni, hama dah buat live ni. Sebab live ini menyebabkan orang tak datang masjid. Itu je masalahnya. Ini dia sedap menerak, bucu katil menengok kita ceramah. Orang lain bagi nak rock, kena scam, pakai topi lemas-lemas ke diri. Dia menerak kat rumah, bukan marah ke orang menengok ni. Dah, lain kali jangan ajar sangat buat live-live ni. Nak datang masjid. Bila nak penuh masjid? Semua duk live belaka, tak payah lantak. Nak dengar datang masjid. Ini bukan marah, tengoklah tak ada pula live terus kan. Boleh, tak ada masalah, tengoklah. Keknya kadang-kadang kita tengok ceramah YouTube. Tengah menengok Azhar Adrus misalnya, Ustaz Azhar Adrus. Wah. Tiba keluar iklan. Pi Shopee joget pula. Kalau keluar iklan Shopee tak apa. Ni keluar ingin kempiskan perut, gambar perut gelebih gede. Kita nak tekan pangkah, jari gemuk. Tekan terus jadi banyak. Bom. Asal dengar ceramah, nengok perut orang pula. Satu kerja dah, aku menengok perut melebih begini dah. Banyak gangguan. Baik itu Nabi sayang pada kita sebab dia tahu kita ni ujian banyak. Maka Nabi ajar macam-macam perkara. Sampai kata Nabi, innama masali wa masalun nasi kamasali rajulun istauqada nara. Aku dengan umat aku macam orang bakar unggun api. Serangga nak masuk, aku halau. Serangga nak masuk, aku halau. Tarikan maksiat banyak sangat. Tapi itulah punca Nabi sayang pada kita. Kalau dalam suasana maksiat, kita masih lagi boleh ke masjid, ingat pada agama. Ini memang hebat sangatlah tahap iman, tuan-tuan sekalian. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi kita tidak boleh berlebih-lebih sangat dari segi masa ceramah ini. Saya kira sekadar itu dulu. Sembang-sembang kita pada malam ini. Dalam suasana kita nak mengenang kepada peristiwa kelahiran Rasulullah SAW. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan, mudah-mudahan dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini terus diberkati oleh Ilahi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما نشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat itu Engkau keluarkanlah kami dari kegelapan dan kebimbangan. Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Engkau perjelaskan kepada kami apa yang sukar kami fahami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan kami tidak tahu apa-apa, dan Engkaulah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya petunjuk hidayat-Mu, sebagaimana Engkau menerangkan bumi dengan matahari-Mu selama-lamanya, wahai Tuhan yang Maha mengasihani. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana pintu hati orang-orang yang makrifat. Kurniakanlah kepada kami kepahaman seperti kepahaman para nabi. Berikanlah kami ilham seperti ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.